Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini, minggu kedua, Khamis malam Jumaat, kita dan keempat 2 dan 4 kita akan ambil berkenaan dengan fiqh muyassar, fiqh kitab was-sunnah yang kita alhamdulillah kali terakhir kita bincangkan, kita dah habiskan berkenaan dengan solat gerhana. Yang last kali kita bincangkan solat gerhana. So hari ni insya-Allah kita dah habiskan tentang solat tu, tapi oleh kerana memang kerana kitab-kitab fiqh yang lain pun memang diletakkan kitabul janaiz ni sebaik saja lepas habis kitabus solah. Sebenarnya punca dia sebab dalam urusan jenazah tu ada solat, jadi dimasukkan sekaligus. Kadang dibincangkan secara berasingan, kadang dibincangkan apa secara bersambung. Soal kulihal kita akan ambil hari ni babul khamis asyar, bab yang ke-15 fi salatil janazati wa ahkamil janaiz, tentang solat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Hukum janaiz, hukum tentang jenazah. Okay, al-janaizu jam'ul janazatin. Janaiz tu adalah kata ganda bagi jenazah. Bi fathil jim, fathah jim wa kasriha. Jinazah boleh, janazah boleh. Junazah tak ada. Ni cara sebutan jinazah atau janazah. Dua-dua adalah benar. Bimakna wahid, dengan makna yang sama. Jinazah atau janazah. Tapi kadang bab tahur atau tuhur berbeza baris, berbeza maksud. Tahur penyucian, tuhur alat bersuci. Tahur alat bersuci, tuhuru penyucian. Okey. Jadi kat sini ini itulah kat sini kalimah jinazah atau janazah tu tak ada masalah. Bacaan dia ji atau ja, maksud dia sama. Waqila bi fathi ismul lil mayyiti, tapi ada juga pendapat mengatakan fathah janazah nama bagi mayat, wa bi kasrin ismun lima yuhmalu alaihi, dan dengan kasrah jinazah tu nama bagi benda atau alat yang kita bawa jenazah di atasnya. Pengusung jenazah tu panggil jinazah, dikatakan. Tapi pada jumhur para ulama, bahasa jenazah atau jenazah sama saja, tak masalah. Baik. So jenazah tu maksud dia mayat tu lah. Mayat tu sendiri dipanggil jenazah. Okey. Wa yanbaghi lil insani an yatadhakkara al mauta, dan harus untuk seorang manusia, seorang insan mengingati kematian. Wa nihayatihi wa nihayatahu, dan dia mengingati akan penamat atau pengakhiran hidup dia. Fi hadhihi dunya, di dalam dunia ini. Okay. Memang kita kena ingat kan Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, kata aksiru min dzikri hadhimul ladzat. Banyak kala mengingati penghapus atau pembinasa bagi kelazatan, yakni kematian. Ini memang sepatutnya kita sebagai muslim, mati ini tak boleh kita lupakan, kita akan mati. Betul, kita ada angan-angan macam-macam, angan-angan nak beranak, angan-angan nak hidup lama, angan-angan nak bina rumah, angan-angan macam-macam, tapi kena ingat bahawa kita akan mati. Cepat atau lambat kita tahu. Ada kawan-kawan kita yang tinggalkan kita sebelum dia pun umur dia dewasa, remaja pun dah meninggal. Ada yang sampai peringkat umur tertentu meninggal. Ada kadang orang tua-tua tak meninggal. Bukan suruh meninggal lah, maksud dia nak katakan tak ada siapa yang ada keputusan kematian bila. Tapi memang mengingati kematian ni antara benda penting. Bahkan hatta itu kita sebut pun sebenarnya masalah ziarah kubur dibenarkan dalam Islam, memang yang digalakkan, tapi untuk ingat kematian, bukan untuk minta hajat, bukan untuk cari berkat, bukan untuk bertawasul dengan orang mati. Ini sudut yang penting kena jaga. Maka kalau kata siapa-siapa, tapi lah masalah geng-geng ni tak buka kitab fiqh manhaji dan sebagainya. Kitab yang itu dia akan terangkan berkenaan masalah kesalahan kalau orang tu bernazar untuk menyalakan lilin
dekat kubur bagi menerangi kubur. Kalau dia niat untuk terang kubur tadi, maka haram. Tak boleh. Tapi kalau dia kata, jazakallah khair. Tapi kalau dia kata dia letakkan untuk laluan orang laluan orang melintas jalan, tak apa. Tapi kalau ada kaitan kubur je, terus automatik tak boleh. Tak dibenarkan. So itu jadi pengagungan dan pemuliaan kubur. Sebab tu bila kita kata puja kubur, marah. Tapi memang betul lah. Macam orang tu bila dia muliakan artis, gambar letak, tengok sikit ke, lagu hafal, puja lah tu. Itu puja lah. Macam tu masalah kubur. Kadang kata awak sibuk kan, pergi kubur. Saya jumpa budak-budak macam ni, perangai. Waktu kami kat Yaman tu, ada budak-budak yang datang. Kat sini kat kubur kat mana Kubur ulama'. Dia ulama' hidup, dia tak jazakallah khair. Ulama' hidup, dia tak cari untuk dia belajar. Ulama' mati, dia cari untuk pergi kubur. Allah Alam ni gini pasal matlamat asal ziarah kubur adalah untuk ingat kematian. Bukan untuk kita dapatkan keberkatan dari orang mati tadi. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Bahkan Nabi beberapa hari sebelum baginda wafat, baginda sebut la'anallahu al-yahud. SWT la'anat orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka ambil kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat ibadat. Saya sebenarnya ada jawapan kalau dia kata orang tu, dia kata apa dalil dia kata tak boleh baca Quran kat kubur. Mereka tak ada galakkan. Memang Nabi kata, Nabi letakkan kubur bukan tempat ibadat untuk baca Quran. Sebab Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan, takkan masuk satu rumah tuqra'u fihi suratul Baqarah, dibaca dalam suratul Baqarah. So dengan jelas kubur ni bukan tempat ibadat. Kan rumah kita jangan jadikan tanah kubur. Dengan A tak baca Quran atau B tak solat. Satu riwayat lain Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira sallu fi buyutikum. So dia kena faham kedudukan kubur ni macam mana. Dalam Islam, dalam masyarakat Melayu kita ni dia ada orang dah sedar tapi ada yang sesat balik. Bismillah. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Pasal Nabi buat solat jenazah untuk doakan. Pasal solat jenazah adalah untuk doakan si mati tadi. Dia bukan solat dia maksud solat seperti solat menyembah Allah Taala. Kena faham solat jenazah tu dia punya pelaksanaan dia adalah lebih kuat kepada masalah mendoakan si mati. Itu yang kita susun dalam solat jenazah kita. Dia di sini setakat yang ada para ulama tengok Nabi pernah 3 hari. 3 hari. Ada yang kata itu limitation dia. Ada kata bila-bila masa. Tapi lah sebenarnya kalau dia kata dalam tempoh baru sangat kan, tanah tu masih merah, kubur tu baru diletak mungkin seminggu ke, mungkin boleh lah kalau kita musafir jauh baru sampai. Tapi kalau dia kata tidaklah, sebab kadang-kadang kita lihat juga pada para sahabat lepas daripada seorang tu mati, diorang tak pula solat lagi. Cuma Nabi pernah buat lah. Nabi SAW tanya berkenaan seorang lelaki yang baginda biasa nampak lelaki ni, tapi satu hari tak nampak dah, hilang. Satu riwayat kata perempuan yang dia sentiasa membersihkan masjid. So bila baginda saya cari tak ada, maka para sahabat kata Rasulullah dia meninggal beberapa hari lepas. Tapi kami tak nak tak nak cakap pada engkau. Nabi pun kata kenapa tak panggil aku? Kemudian Nabi kata dalluna ala qabrih, tunjukkan aku kubur dia. So dia pergi kat kubur dia dan Nabi solat. Ini juga dalil berkenaan masalah kalau orang tadi solatkan di satu tempat, nak solat lagi pun tak apa. Sebab para sahabat dah solat dekat atas jenazah tersebut. Lepas tu Nabi solat lagi. Lepas beberapa hari dia ditanam. So basically kalau kita dalam tempoh dekat, iyalah ada kata 3 hari, tapi Allah Alam, tapi dari segi asasnya dekat. Tempoh yang dekat sangat. Kalau dia kata dah sebulan ke 3 bulan ke, dah sejauh. Itu dah jauh sangat. Maka tak perlu dibuat dah. Baik. Ala kulli hal, bila kita ingat kematian, okay, dia kata fa yasta'idu lidzalika bil amali salihi. Lalu dia, okay, orang yang tengok ikut ingat kematian ni, dia akan bersiap sedia untuk itu, untuk kematian dengan amal soleh. Bukan dengan sibuk nak minta dunia lagi. Apa? Ya fulus. Ada lagu yang diorang letak tu, yang geng-geng Indonesia, kat kubur wali mana entah. Fulus, dia minta duit. Ada kan? Yang halus-halus, yang mulus-mulus, fulus. Ada disebut tu. Tak ingat dia punya selawat mana satu? Tak ingat lah. Tapi something ada lagu-lagu dia. Ingat lagu dia? Siapa ingat? Tak ingat lagu dia?
Mana? Bukan Yasin, dia duduk ramai-ramai kat kubur tu. Lepas tu diorang selawat yang biasa diorang duduk kat kubur lah. Tapi diorang tukar lirik sikit. Minta duit, minta fulus. Yang halus-halus, yang fulus-fulus dia kata. Lepas tu dia gitu letaklah gambar duit rupiah. Tiap kali dia menyanyi, minta letak rupiah. Allah Allah, ni salah lah. Anda pergi kubur, hajat minta pada Allah. Kubur tadi, kalau kita doakan orang mati tadi, orang tu berjasa pada kita kan. Contoh macam Imam Syafi'i rahimahullah. Anda ziarah kubur dia, doakan keampunan untuk dia, doa Allah angkat darjat dia. Bukan anda doa untuk minta hajat dekat kubur tersebut. Ni pasal asas pertama kita ziarah kubur, atau kita tengok kubur untuk ingat mati. Untuk ingat amalan kita nanti apa nak disediakan. Bukan untuk kita dapatkan hajat dunia. Bahkan dia kata dia bersiap sedia juga untuk kematian. Watazawudu lil akhirati. Serta dia akan bersiap sedia. Watazawudi dengan berbekal untuk akhirat. Lil akhirati. Wataubati minal ma'asi. Serta dia bertaubat daripada maksiat. Lepas dia tengok kubur tu kan, dia tahu dia tinggalkan maksiat. Wal khuruji minal mazalimi, dan dia melepaskan diri keluar daripada sebarang penganiayaan. Mengambil harta orang ni ke, duit orang ni ke, cepat-cepat pulang balik. Supaya kita nanti mati tidak ada tanggungan ke atas diri kita yang perlu kita tunaikan, hutang ke sebagainya. So itu sudut asal yang patut ada bila seorang tu berfikir tentang kematian. Wa tusannu iyadatul marid, dan bahkan sebenarnya digalakkan dan digesa untuk seorang tu melawat orang yang sakit. Memang antara hak muslim kata muslim, bila dia sakit kita ziarah. Menziarahi orang sakit adalah di antara sunnah yang patut diamalkan. Cuma zaman kita sekarang ni, dengan semenjak daripada kes COVID dan sebagainya, orang sakit kita tak ziarah. Dia takut pindah kat kita. Okey, ala kulli hal kita kata benda ni asas memang menziarahi orang sakit ni penting. Ya, kadang-kadang kita ambil iktibar bila kita tengok orang tersebut sakit, kita bayang diri kita pula kalau sakit macam mana. Itu asal bila kita tengok atau ziarah orang sakit. Dan juga wa tadhkirihi atau batawal wasiyata. Maka bila dia ziarah orang sakit tadi, dia patut ingatkan orang berkenaan dengan taubat serta untuk buat wasiat. Kalau wasiat ada, maksudnya untuk diberikan pesanan apa-apa. Dan wasiat nanti bila berkenaan dengan tajuk dia nanti, dia bukan berkenaan dengan masalah wasiat ni hanya bab harta sahaja. Maka wasiat ni sebenarnya pada pesanan untuk bertakwa. Macam mana wasiat Ibrahim alaihissalam dan juga Yaqub alaihissalam kepada anak-anak mereka. Kan, ma ta'budu min ba'di, apa kalian akan sembah selain lepas aku tak ada nanti. Ataupun macam Ibrahim kata dan Yaqub kata, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesanan yang patut dibuat. Kita sedarlah. Selain itu, kalau kita wasiat, kalau dia kata orang tu jenis ada apa, kalau perempuan ke ada puasa tak habis lagi diganti, suruh dia tulis. Jangan sampai tak tahu pula. Kalau ada hutang, bagi tahu siapa yang apa yang patut diselesaikan. Itu sudut asal. Sebab kita ni lepas mati nanti tak boleh patah balik dah. Untuk baiki balik. Kalau hutang tu berjalanlah sampai ke akhirat kita akan jumpa. Dunia mudah. Kalau kita dapat bayar di dunia mudah. Sebab selesai masalah. Tapi kalau dia kata akhirat nanti, tidak ada ringgit, tidak ada dolar, tidak ada emas atau perak yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bayaran. Bahkan amal kebajikan kita lah yang akan menjadi galang gantinya. Bayangkan nanti kita tak boleh bayar. Kan, maki orang ni, caci orang ni, tumpahkan darah orang ni, tipu orang ni, makan harta orang ni. Semua sekali tu akan dituntut balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudut yang kena jaga, kena fahamkan. Jadi bila kita jumpa orang yang sakit, memang kita disuruh, terutama sakit yang nampak macam nak mati. Sakit yang nazak kan, kita patut nasihatkan dia, ingatkan. Dan kita suruh dia berdoa supaya ingat tentang ini ujian Allah Taala, dugaan Allah Taala untuk dia. Dan semoga Allah Taala hapuskan dengan sebab dosa-dosa dia dengan sakit yang dia alami. Itu benda kena ingatkan. Kita ingatkan siapa diri kita, dia ingatkan orang lain. Fa idza ihtadara yusannu talqinuhu. Maka apabila ihtadara, dia dah datang, dia datangi oleh kematian. Dan nazak lah. Nazak tu nun zim zai ain. Nazak. Maksudnya dia sedang dicabut rohnya. Ihtadara, telah dihadiri oleh kematian. Daripada hadir. Telah dihadiri ini oleh kematian.
Saidah tadara, mana orang tu bila dah mula ihtidar, dah mula dah apa macam pejam celik, tak sedar kan, nafas sampai ke sini, disunatkan untuk orang sebut mentalkinkan kepada orang yang nak mati tadi, la ilaha illallah. Sahaja. Kena tekan sahaja. Sebab apa sahaja? Orang kita dia pergi bantai, dia suruh baca Muhammad Rasulullah, dia sini selawat lah sekali. Nabi kata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ini ajarkan. Sebut perlahan-perlahan. Dekat telinga dia, kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak tunggu dia cakap. Ni kau dah gitu kan. Cakap lah kan. Itu bukan. Kan ada orang kita pasal ini. Sebab tu kenapa siapa yang akan mengajarkan talqin, mentalkinkan la ilaha illallah. Ini asal maksud talqin dia lah. Talqin yang mati tu, dah mati tanam, itu tak ada ajaran dah semua. Nak ajar apa dah? Tak. La ilaha illallah sahaja. Ajarkan orang nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah Nabi sebut. Lakinu mautakum, la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu, kata-kata la ilaha illallah. Lepas dah mati, dia tak boleh buat apa dah. Yang tak boleh kita nak betulkan dah dia punya nak bantu cara lain tak ada dah. Kita sebut mana pun takkan dia boleh cakap. Sebab orang yang mati, lepas dia mati, dah tutup lah. Macam keluar dewan periksa. Nak baiki apa? Awak nak baiki apa? Saya tahu jawapan, saya nak masuk balik. Mana boleh? Lepas tu Nabi kata, terima taubat kan. Inna yaqbalu taubatal abd ma lam yugharghir. Allah terima taubat seorang hamba selama dia tak gharghara. Gharghara tu maksud dia nyawa sampai ke halkum. Selagi mana dia masih lagi ada, nyawa dia bukan di situ, masih sedar bercakap, ketika itulah patut bertaubat dan juga dia diminta ampunan Allah Ta'ala. Sepatutnya. Bila sampai dah, nyawa kat sini, tak guna dah taubat. Sebab nampak dah semua. Dah dibuka hijab. Siapa nak dibuka hijab sungguh kan? Nampak benda gaib, tunggu nak mati. Tak payah buka sekarang lah, ambil daun sirih lah, apa benda lah. Tak ada, tak payah. Tunggu, yep. Tak ada. Nabi tak ajar. Allah saja tak ada. Tak. Kalimat ni kadang-kadang balik pada asal logik akal yang saya sebutkan dulu kan. Geng-geng yang apa kata let Allah ni panjang sangat. Dia seolah-olah macam tak ni. Sedangkan orang tersebut, kita kata la ilaha illallah, dia kena sebut pasal kalimat Allah sahaja, dia tak timbul masalah pemuliaan, pengagungan, pembesaran, tak. Seorang bukan Islam pun sebut bila tanya siapa cipta langit dan bumi, dia kata Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia sekutukan Allah Ta'ala. Sebab tu kalimah mufrad. Kalimah mufrad. Ataupun nama Allah Ta'ala secara bersendirian. Tak kira dhamir atau isim zahir. Tak ada Nabi ajar macam tu untuk jadikan sebagai zikir. Tak pernah diajarkan. Lepas tu kat sini, ni kita boleh defy. So, tak boleh tentang ajaran Nabi. Kalau nanti kan orang datang seorang tambah lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita cakap panjang lagi, bagus, sedap lagi ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Unless seorang tu nak kata sekerat yang boleh je lah. Bahkan ketika sebut tu kena pelan-pelan. Bisik kat telinga dia. Dia tidak cakap, tidak ada masalah. Kita cuma bisikkan je. La ilaha illallah. Ada orang dia boleh pergi, rakam suara dia gantung kat telinga pesakit. Ini anak-anak tak senonoh dia panggil. Tak serius, memang ada hospital cerita saya. Dia anak-anak ni malas nak pergi, nak talqin kat telinga mak dengan abah dia, sibuk kerja. Kan? Time kecil tu, time dia berkecil, malam berjaga, kan, sekolah berantar. Kan, balik berambik, makan bersuap, kan, berak pun dia dibasuh. Tiba-tiba bila satu peringkat mak dia mungkin bapak dia ke, dan tempoh berapa jam saja kot lagi. Dia tak boleh berkorban langsung. Masa dia punyalah tak senonoh. Dia ambil MP3 letak kat telinga. La ilaha illallah.
Apa ni? Kan? Apa ni? Jadi kita sebutkan saja. Dan memang kalau dia kata ikut adabnya, orang yang mentalkinkan tadi patut orang yang paling disayangi oleh orang yang nak mati itulah. Kalau anak dia ramai, ada seorang yang menyampah, jangan bagi dia menyampah tu cakap. Dengar suara kan tu dia kata, apa hal anak aku? Kan? Jangan bagi yang dia sayang, yang lembut dengan dia, yang dia rapat, untuk lafazkan la ilaha illallah. Lepas tu dia kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Nabi tahu apa dapat saudara dia pun. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai bapa saudaraku, cakaplah la ilaha illallah. Aku hujah untuk engkau dengannya dapat Allah Ta'ala nanti. Tak ada Allah je. Kan kalau dia kata Nabi boleh cut potong kan, Nabi akan cakap Allah je. Kan mudah. Tapi problem dia orang musyrik. Orang musyrik bukan tak kenal Allah. Orang musyrikin bukan tak kenal Allah. Dia kenal Allah, tapi dia associate Allah Ta'ala dengan benda lain. Sebab tu dia panggil musyrikin Mekah. Setiap musyrik itu kafir. Tapi bukan semua kafir itu musyrik. Yang ada kafir yang etis. Tapi bila musyrikin Mekah tu digelar dengan musyrikin Mekah sebab apa? Sebab dia orang menyekutukan Allah Ta'ala. Bersama Allah Ta'ala ada Lata, Uzza, Manah dan sebagainya lah. Berhalim ada. Jin-jin, ketua jin, raja jin dia sembah. Minta pertolongan dan sebagainya. So pada sudut itu, sebab tu kita kata kalimah Allah saja tu tak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. So how can kita ringkaskan? Nanti kita cakap orang tu, tak boleh solat ni? Tak boleh solat, tak apa. Solat satu rakaat pun aci je. Faham tak? Kalau last kali macam tu akan timbul. Yang Nabi ajar, hilang. Yang Nabi yang tak ajar. Kalau ada orang tu kata, dia kata ustaz ni cakap macam ni, mana ada dalil kata haram? Macam kes hari tu kan, bab selawat tu. Saya tertengok lah. Memang tak boleh tengok sebenarnya. Lepas kita ceramah, jangan tengok komen. Mula rasa nak menjawab. Tapi kerana kita buat tak tahu, tak kisah, lantak kan. Mak yang cakap bukan pandai pun. Yang dalam tu kan, bil maki-maki, kata selawat. Benda ni bila benda tu baik, selawat itu baik. Tapi kalau letak tempat yang salah, tak kena. Contoh macam air kopi ni bagus, patut buat sampu buat basuh muka. Gila ke? Faham tak? Saya ada seorang kawan saya, dia tak puas hati. Saya kata macam ni. Yang tak tahu tak, masuk jamban ada doa. Nak tidur dengan bini pun ada doa. Kalau yang tak ambil, doa masuk jamban, ketika nak buat hubungan isteri, baca doa masuk jamban. Tak, pasal balik pada asal, semua minta jauh daripada syaitan. Ayatul Kursi pun untuk minta jauh daripada jin atau syaitan. Saya jumpa isteri kata, bang Mel lah sini. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu, goyang tangan ni. Dia tiba-tiba keluar aura kan. Macam cerita hantu-hantu. Gila ke? Kan kita kata gila kan, marah. Kalau dia kata ada dalil kata tak boleh ke? Ayat keluar kan, ayat kata haram. Soalan simple je, macam tu kat maghrib. 3 rakaat. Ada kata 5 rakaat tak boleh ke? Ada hadis. Ada hadis. Baca Quran dan tandas. Ada hadis. Ada. Mana ada? Macam tu masalah kefahaman kita bila agama ni, bab ibadat, dia mesti ada dalil untuk kita buat. Bukan kita buat suka hati kita, lepas tu kita sikit. Macam contoh macam ni, tengok. Kaabah. Kaabah ni mulia. Tapi tempat yang anda disunatkan sentuh, hanya 2 tempat je. Bahkan bukan Kaabah. Dalam benda-benda objek yang dipegang, hanya 2 tu saja dapat pahala. Sentuh. Tiang yang ada Hajar Aswad, tiang sebelum daripada Hajar Aswad, tiang Yamani. 2 tiang tu. Yang Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, pintu ini, pintu itu, tak ada satu pun disuruh supaya sentuh. Tak ada pahala pun dapat untuk sentuh ni. Jadi bila kita kata inilah ibadat, mesti ada dalil. Bukan kita kata apa salahnya. Tu apa salahnya tu? Itu pintu gerbang buka, kalau baik apa salahnya? Benda elok takkan berdosa. Pintu gerbang yang awak buka, babi anjing masuk dalam agama. Oh. Buka besar-besar, semua benda masuk. Tak ada benda awak tak boleh berhentikan. Kalau dengan dalil tadi kan, ada ke dalil? Ada hadis ke? Depan kubur. Ada hadis ke kata haram?
Kata dengan dia, solat maghrib 5 rakaat. Ada hadis kata haram ke? Bawa lah satu hadis. Yang ada, kita cuma ada, Nabi kata, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Tapi mungkin, kita boleh main mungkin-mungkin, kan suka mungkin-mungkin. Mungkin Nabi cakap macam ni pada zaman tu, zaman kita sekarang ni tak apa kot tambah. So tak patut dibuat lah macam kes lah. Bila Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang nak mati di kalangan kamu. Dan Nabi sendiri buat, minta pak saudara dia sebut kalimah la ilaha illallah. Ya ammi, wahai bapa saudaraku. 3 kali Nabi buat. Dia tulis kat Nabi, Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Cakap la ilaha illallah je. Aku hujah untuk engkau dengannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Dia tulis dekat geng-geng pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy kata, kau takkan nak tinggalkan agama nenek engkau. Tulis kat Nabi kali Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Cakap la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau dengannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Last sekali tulis, kali terakhir dia tulis kat Nabi, dia kata, aku di atas agama Abdul Muttalib, dan dia mati. Dia tak nak cakap la ilaha illallah. Ini masalah tau. Orang kita ni suka. Jadi sebab ulang balik. Allah sahaja belum lagi jadi tajuk. Orang bukan Islam pun melafazkan Allah. Even kalau kita lihat kan, geng-geng etis sekalipun, nak mati Karl Marx ke apa sebagainya, Lenin ke Stalin ke sebagainya, bila dah sakit teruk, oh God, oh my God kan. Keluar God juga. Oh God, kan, help me. Keluar daripada mulut dia. Tapi in the end, tuntutan sebenar yang kita dikehendaki melafazkan adalah la ilaha illallah. Kita ada penafian kepada segala Tuhan sembahan atau Tuhan selain Allah Ta'ala, dan kita isytiharkan hanya Allah Tuhan. Tak boleh ada yang lain. Tak boleh ada yang lain. Ini asas yang kena jaga. Okay? Kemudian wa taujihi li kiblati. Kemudian kalau kita boleh sempat, kita arahkan ke kiblat. Okey. Fa idza mata, bila orang tu mati, sunnat taqmiduhu. Disunatkan untuk kita pejamkan mata dia. Ini pada kisah yang berlaku kepada Abu Salamah. Ini pasal buku ni ringkas kan, dia tak panjang sangat. Okey, pada Abu Salamah ketika dia mati, mata dia terbuka. So Nabi tutup mata dia, tutupkan mata dia. So, Nabi kata roh akan ikut, mata akan ikut roh ketika keluar. So mata dia terbuka, maka Nabi tutupkan. Okay, Nabi doakan dia. Wa ilisra fi bitajhizihi wa dafnihi, dan dia kena segerakan untuk pengurusannya dan juga penanamannya. Macam mana? Kalau terbuka, bukan semua orang mati mata terbuka. Bukan semua orang mati mata terbuka. Ada orang mati mata terbuka, ada orang tak terbuka. Cuba insya-Allah dia tutup. Bila Nabi tutup, Abu Salamah tutup. Dia tutup insya-Allah. Kan? Kalau tidak, ambil kain tutup muka dia lah. Kalau dia macam tu juga keadaan, tutup muka dia dengan kain sebab nak mengelakkan fitnah. Dia sebenarnya macam pengurusan jenazah ni, bila ada kes pasang wangi-wangian, wangi-wangian kan dipasang. Bahkan apa yang ditabur pada kain kafan tu daripada benda-benda wangian juga, kayu cendana lah, kan, gaharu sebagainya, diletakkan tu sebab untuk mengelakkan fitnah, mengelakkan dugaan ke atas keluarga si mati, atau menjadikan tuhmahan yang tak elok daripada orang ramai kepada si mati. Sedangkan mayat busuk tu, itu normal lah. Kentut busuk, normal tak normal? Normal lah. Takkan macam, tapi ustaz takkan kentut busuk. Mana ada macam tu? Faham tak? So kalau bau mayat tu bau busuk, itu normal. Dia mereput, itu normal. Orang kita je kadang-kadang, tapi dia kan hafal Quran, kenapa mayat dia tak jadi? Faham tak? Itu bukan kerja kita. Pasal Allah Ta'ala berikan kepada manusia tadi keadaan masing-masing. Tapi bukan atas kita untuk menghukum mayat tadi. Macam orang yang mati tenggelam, mati syahid. Walaupun mayat tu kembung, buncit dan sebagainya, nampak kan nak pecah dah, tapi dia mati syahid. Macam ketika mana dibunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kan bapa saudara Nabi, dipecah, digobek ni, dipotong hidung. Tengok mayat tu buruk lah. Tapi bukan keburukan rupa mayat tadi, tak elok rupa dia, kan dicacatkan mayat tersebut, bukan bermaksud dia telah berdosa banyak, bahkan dia telah melanggar perintah Tuhan. Apa ni?
Cara mati manusia ni bukan benda kerja kita untuk tengok. Orang kata macam jahat, patutlah aksiden. Tak. Bakal orang mati aksiden tu mati syahid. Tahu tak? Dia sama dengan keadaan dihimpak bangunan. Sahibul hadmi. Orang yang mati kena himpak bangunan, kena hentakkan macam tu, dia dikira mati syahid. Dalam hadis Bukhari. Sahibul hadmi. So basically awak jangan hukum orang dengan cara mati dia. Sampai kan ada separuh geng-geng hakikat makrifat ni kan. Dia kata, tengok kawan kita. Solat tidak, tapi mati tahu. Sebab apa? Kononnya kawan tu mandi. Kan, baring, letak tasbih dia bulatan, macam dah habis selesai, lepas tu baring, mati. Tengok. Tak solat tapi tahu bila mati. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini cara Allah Ta'ala istidrajkan mereka sampai supaya tengok macam tu, last sekali tak solat semua. Ini masalah dia. Dia orang-orang yang langgar perintah Tuhan, lepas tu dapat mati macam tu. Tiba orang mau jadi macam, wah, ni hebat ni. Kan? Tak boleh belajar benda lain. Yang Muhammad SAW bawa, tu saya ikut. Ikut tok guru ni. Tengok mati macam mana. Ganas. Last sekali macam tu. Rosaklah. Agama kita, masalah orang mati macam mana. Sebab tu, mereput ke mayat tadi, itu bukan masalah kita. Memang natural untuk manusia ni, bau busuk, mati. Cuma kadang-kadang Allah SWT jadikan manusia ni ada yang dapat habuan yang berbeza. Itu je. Kita terimalah benda berkenaan kan. Itu habuan masing-masing. Macam ada orang kaya, orang miskin lah. Dia ni rajin solat tapi miskin. Yang ni tak rajin solat tapi kaya. So, takwa ke? Betul? Boleh nak ukur. Ni patutlah. Ni solat mesti betul ni. Ni tak solat tapi dia betul. Tu kaya tu. Betul tak? Ini rosak tau. Masyarakat rosak dengan sebab fahaman macam ni. Ketaatan kita, kebaikan yang kita buat dan sebagainya, tidak memestikan kita jadi salah satu di antara keadaan tadi. Saya ulang balik. Hamzah bin Abdul Muttalib mati macam mana? Umar bin Khattab ditikam ketika solat. Adakah dia lupa nak baca zikir tertentu ke? Tak lupa baca maksurat. Dengan soalan ni, Ketika ada orang rasa macam, tapi kalau tu takkanlah dia tak ni. Terima kasih. Ingat cepat. Jazakallah khair. Baik. Kelas nak habis dah. Okey. Baik, jadi kita kata apa? Bila mati disunatkan untuk kita pajangkan mata dia, segerakan pengurusan. Dia antaranya masalah alihkan mayat ni bila orang tu meninggal kan. Normally kadang-kadang yang normal memang kadang-kadang ada yang terkencing pun ada. Sebab bila dia mati, Wallahualam pun nampak, tapi pun dikencing sebagai tak tahan dah air yang ada dalam badan dia. Keluar najis ke, keluar sekian ke, memang kita akan alihkanlah, bersihkan ayat tadi. Semua perbuatan kita bersih ni, semua punca dia jangan sampai nanti orang datang tengok bukan-bukan semua cakap. Sedangkan benda tu normal untuk manusia ni. Dalam kematian berlaku, terkencing ke sebagainya, terkeluar air kencing, pasal dia dah tak ada dah. Pasal sekarang ni kita hidup, injap-injap tadi terkawal. Sebab Nabi SAW pernah sebut, dan Ali bin Abi Talib riwayatkan, Nabi kata, wika usahi al-ainan, penutup atau pengikat bagi lubang dubur tu adalah 2 biji mata. Bila kita jaga ni, kita sedar lah nak kentut ke tidak. Bila pejam je, kita padam, mana kita ingat. Tengah malam bini kata, awak kentut banyak hari ni. Kita macam, mana ada? Faham tak? Ini sudut asal kena jaga-jaga sikit. Jadi bila mayat tu, kebanyakan urusan yang kita buat lepas daripada dia mati tu, kita nak alihkan dia, letakkan tempat lain dan sebagainya kan, sebelum nak mula mandi. Itu semua tadi adalah untuk supaya kita pastikan tidak ada sebarang perkara yang tak elok di zahir, lalu orang bercakap. Basically, ulang balik, apa jadi pada mayat tadi, kembung ke, buncit ke, keras ke, mereput ke, berbau ke, itu normal. Itu adalah normal. Kita jangan buat telahan. Kalau jadi macam tu, maksud dia tak sekian. Taklah. Jadi sebab tu kita kata ada keadaan Allah Ta'ala lindung manusia ni tadi, berikan perlindungan. Tapi ada masa Allah Ta'ala biarkan. Macam para anbiya lah, para rasul. Ada masanya Allah Ta'ala lindungi. Kan bila musuh datang nak bunuh, macam Nabi Hud. Dia cabar kaum dia, datang serang aku sekarang. Kalau kau betul cakap, datang sekarang. Seorang pun tak berani sentuh dia.
Tapi ada kalanya macam ada kisah Nabi-Nabi Bani Israel, ada yang mati kena bunuh. Dia sangat tersebut dalam Quran dan surah apa, dan surah Al-Baqarah 160. Allah kata awakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Adakah setiap kali mendatang pada kamu seorang rasul dengan apa yang kalian tak suka, kalian menyombong. Fa fariqan kadzabtum, satu kumpulan rasul tu kamu dustakan, kata tipu. Wa fariqan taqtulun, satu kumpulan kamu bunuh. Bunuh para rasul tau. Jadi maksudnya bila kita faham rasul boleh kena bunuh, ni normal lah. Dapat perlindungan, Allah tak lindung. Kalau Allah Ta'ala biarkan, itu hak Allah Ta'ala jugalah. Itu sepatutnya ada dalam diri kita fahaman tadi. So, bila kita uruskan jenazah ke, tengok jenazah, jangan sekali-kali ada dalam diri kita, inilah tanda dia tak elok. Inilah tanda dia tak sekian. Jangan sekali-kali keluar macam tu. Ulang balik, saya buat kan, para sahabat Nabi SAW, ada mati, kena tikam, ada mati, kena bunuh, ada mati, kena sekian. Ada mayat dicacatkan. Bukan bermaksud bahawa Allah tak sayang dia. Ini semua ni adalah aturan Allah Ta'ala untuk habuan manusia masing-masing. Macam kat dunia ni, rezeki kita apa? Ada orang tu tak kerja pun, elok je mak rezeki dia. Goyang kaki, lahir anak raja. Kan, goyang-goyang kaki, allowance masuk. Kan? Tapi bukan dia pilih pun jadi anak raja. Yang seorang tu pergi dah usaha, tapi tak kaya-kaya. Semua benda bisnes dia buat. Tak pernah kaya. Itu habuan masing-masing. Macam itulah keadaan mayat anda nanti sebenarnya. Faham macam tu? Yang kena jaga, baik. Dia kata, wa fihi masailu, dalam perkara ni ada beberapa persoalan. Al-masalatul ula, persoalan pertama. Hukmu ghuslil mayyiti wa kaifiyatihi. Hukum pemandian atau pembasuhan mayat dan caranya. Pertama, hukumnya. Memang apabila seorang mati, ini antara hak muslim kata muslim yang kita kena buat. Tak boleh kita tinggalkan. Bahkan seorang tak buat, semua tak buat, semua berdosa. Seorang buat, semua terlepas dosa. Ini fardu kifayah. Fardu yang mencukupi dengan perbuatan seorang menggantikan yang lain. Macam azan. Ini. Kita kalau seorang buat, lain tak payah. Dia orang buat kata kan, fardu kifayah. Kalau fardu ain, everybody kena buat. Solat. Tadi kata macam saya tak solat, tapi family saya solat. Itu kan tajuk awak. Betul lah saya tak puasa, tapi adik-adik saya masih berpuasa. Itu bukan cerita dia. Jadi sebab pasal individually semua kali kena kewajipan tadi. Okay, jadi kewajipan benda ni adalah pemandian. Dia kata hukum dia ghuslul mayyiti wajibun. Memandikan mayat ni adalah wajib. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, kerana perintah baginda sallallahu alaihi wasallam dengannya. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimi alladhi waqasathu naqatuhu. Sebagaimana sabda baginda pada seorang yang berihram, muhrim. Bukan mahram muhrim, maksudnya orang yang berihram yang dipijak dia oleh untanya. Dijatuhkan dia oleh unta dia dan dipijak mati. So Nabi SAW kata, igsiluhu bima'in wasidrin. Basuhlah dia, mayat ni, orang yang mati dalam ihram ni, dengan air dan juga bidara. Air dan juga bidara. Okey, wa qauluhu, dan sabda baginda SAW fi binatihi Zainab radhiyallahu anha, dan sabda baginda SAW pada anak baginda yang mati, Zainab radhiyallahu anha, Nabi kata igsilnaha salasan aw khamsan aw sab'an in ra'aitunna dzalika. Basuhlah dia, ini anak perempuan aku tu, pasal Nabi SAW ketika anak perempuan dia dimandikan, dia ada tabir. Yang mana dia mandi belakang tu, Nabi duduk kat sini bagi arahan. Ini antara dalil berkenaan masalah walaupun mahram, tapi seorang bapa, aurat dia dengan anak dia tak sama macam aurat dengan bini, dengan isteri. Ini kena jaga-jaga sikit. Kadang-kadang orang kita ni kan keluar-keluar rumah, anak pakai seluar pendek, bapak pun keluar pakai spender. Itu bukan. Mak pakai baju dalam rumah, bukan. Dia ada limitation sebab tu dari sini kita faham pasal Nabi anak perempuan dia. Dan dia tahu tentang masalah hukum hakam baginda. Tapi baginda tetap di balik tabir mengarahkan wanita-wanita yang memandikan anak dia untuk buat demikian. Antara lafaz baginda arahkan adalah basuhlah dia 3 atau 5 atau 7. Kalau kamu lihat sedemikian. Maksudnya kalau kata dia bersih dengan 3 kali basuh dah cukup. Kalau tidak 5. Kalau tidak jadikan jumlah basuhan tu ganjil. Okey. Wa huwa fardu kifayatin ijma'an, dan memandikan jenazah ni adalah fardu kifayah. Ni secara ijma', tak ada siapa kata fardu ain.
fardu kifayah. Ulang balik, bila dia pencukupan, fardu yang ada pencukupan. Bila ada orang buat, cukup untuk yang lain tak payah buat. Cukup untuk yang lain tak payah buat. Itu dia kata mandikan jenazah. Baik. Dia kata, okey. Kedua, kaifiyatul ghusli, cara pemandian. Yang bagi an yukhtara li taghsilil mauta, haruslah untuk dipilih bagi pemandian atau pembasuhan orang-orang mati, man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli, sesiapa yang dia dipercayai saksama. Dipercayai itu maksud dia kita boleh percaya dia, takkan berdedahkan cerita, takkan apa sikit-sikit cerita kat orang, saya basuh jenazah jadi macam ni, jadi macam ni, atau cerita apa orang tu gini-gini, keluar lipan lah, keluar apalah. Tak, pasal ini sebenarnya masalah dia kena dipercayai lah, jaga rahsia. Bakal ikutkan balik pada asal, nak cakap tak ada langsung tak elok, ada, kita akan jumpa. Ada orang mayat ni keras kan, kita nak mandikan susah kan, bunyi sekian. Kemudian ada orang tu kita macam mana mandi pakai sabun fab buku, tukang mandi jenazah, gila. Tak tahu kenapa dia macam sewil kita tapi inilah habuan masing-masing lah. Kadang cara pengurusan tadi kasar ke tak kasar ke, tapi dalam masa sama kita memang kena elakkan lah benda berkenaan. Sebagai tukang mandi jenazah, kena simpan rahsia ni, tak boleh dedah-dedah kat orang. Adlun, dia seorang yang tak buat dosa besar, tak berterusan dosa kecil, dan tak buat perkara merosakkan maruah. Contoh macam kalau dia kata isap rokok, tak boleh. Ni benda orang yang berakhlak tak elok, tak boleh. Kadang ada orang kata macam, yalah, apa salahnya dia pandai. Dia tak boleh benda-benda yang dia dosa besar, dosa kecil dan juga perkara merosakkan maruah ni, itu yang berkaitan dengan adlun, saksama, just, orang yang saksama. Itu nanti cara dia. Dia ada cara dia. Tak. Dekan pun kita dudukkan separuh mayat tu. Dan kita urut pelan-pelan kalau ada. Sebab apa kita kena urut pelan-pelan kalau ada? Sebab kalau kita tak buang najis itu sekarang, kejap lagi dah balut-balut, tengah-tengah angkat dia keluar. Awak boleh bayang ke tak dengan bau keluar sambil orang angkat, apa orang cakap? Untuk masalah mayat, bukan masalah kita. Sebab kalau dia kata benda tersebut kita tak tekan, kita dudukkan separuh mayat tadi, kemudian kita urut perut dia, bagi keluar apa yang masih ada, kod-kod ada. Kadang-kadang ada orang kita tekan, tak ada pun, tak keluar apa-apa. Jangan dia kata kita tekan-tekan keluar, buanglah. Sebab balik pada asal tujuan dia supaya jangan sampai nanti tengah-tengah dah elok balut-balut, tengah-tengah nak solat, tiba-tiba kita keluar. Lepas tu mula bau. Lepas tu start apa jadi? Orang start cakap lah, kau tahu mayat dari tu kita solat ada bau. Memanglah ada bau. Tapi lepas tu kan nampak menjejih pula, kan dah start. Habis lah. Anything yang berkaitan, pasal tujuan asal dia adalah untuk menjaga maslahah ataupun apa nama bagi orang yang mati tersebut. Itu je. It's not really about masalah ni. Tapi memang bab kasar pada mayat, ya. Kita kepakkan ke, tarik ke, koyak ke, lukakan dia, semua tu dosa dia sama macam buat pada orang hidup. Macam hadis Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sabda, kasrul azmi mayyiti kakasri hayya. Mematahkan tulang mayat sama macam matah ketika hidup. Dosanya. Patah tulang mayat. Kan ketika mati macam tulang patah ketika hidup. Lepas tu ada orang tanya, habis tu otopsi, kalau anda kata otopsi dibuat untuk masalah jenayah, supaya diketahui siapa yang bunuh sebagainya, maka tak mengapa. Jika tidak, tak perlu. Claim insurance pun tak boleh macam tu sepatutnya. Sebab pada asal pada claim insurance tadi, kalau ada unsur jenayah dan sebagainya, baru dia boleh kait. Normally syarikat insurance dia akan itu. Kalau dia kata mati biasa, dia tak boleh claim untuk kena bedah mayat tadi, tak boleh. Pasal tanpa sebab, tanpa alasan yang munasabah. Ada alasan munasabah, ya, memang boleh dia ambil. Kemudian akan termasuk juga dalam masalah bedah mayat untuk sedekah organ dan sebagainya. Itu pun benda khilaf lah. Benda khilaf. Khilaf lah. Sebab benda tu khilaf lah. Khilaf. Syekh Salih bin Utsaimin rahimahullah, beliau antara yang tolak, tak setuju. Yang kata boleh ni, bagus ni, galakkan. Saya telah ada kad, anda bila lagi. Kan? Saya secara pribadi, saya bukan orang yang setuju dengan masalah organ, penerbangan organ ni. Secara pribadi lah.
Orang lain buat, nak ambil pendapat, okey silakan. Sebab dia kata balik pada asal, masalah mungkin pada seorang, tapi musibah pada semua. Sebab, pertama sekali, organ yang awak ada tu bukan milik awak untuk bagi kat orang. Betul tak? Organ tu awak punya ke? Bukan kan? Kalau awak punya, dan awak boleh jual lah. Macam, alah tak ada duit. Pergi kedai, pergi kat hospital, saya nak jual satu buah pinggang. Nampak? Kan start lah masalah tadi. Tadi di negara barat selamba je. Kan dia pakai apa play card, kad besar tu, hit me, I need the money. Tolong langgar saya perlukan duit. Can you imagine apa jadi? Okey, ala kulli hal, pertama barang tu bukan milik kita untuk bagi. Dan bahkan para ulama yang kata benda tu kalau nak samakan macam darah atau susu, darah, maka dijawab dengan benda-benda yang boleh berganti macam hati atau darah atau susu, maka tak apa. Pasti kias pada susu. Kias pada susu, benda boleh berganti tak apa. Benda yang hilang tak boleh ganti, tak patut kita bagi. Pasal barang bukan milik kita. Secondly, orang yang ambil organ ni sebenarnya, dia kena ambil anti-rejection injection. Sebab dia organ saya, kalau bagi kat abang, DNA saya dekat dalam organ saya. Bila masuk badan abang akan cuba bunuh organ tersebut. Ya. Jadi orang yang ambil anggota organ ni, dia perlu ambil injection anti-rejection supaya badan dia tak reject. Tapi ini membuka peluang untuk badan dia kena penyakit lain. Sebab dia tak reject. Nak faham rejection ni, kalau siapa-siapa nak try, balik rumah nanti cocok tangan dengan jarum. Biarkan. Jangan cabut. Nanti badan kita akan automatik bengkak, kemudian jadi nanah untuk pecah supaya benda tu buang. Ini automatik. Bukan kita perlu latih. Buat apa tu bang? Tengah latih. Berlatih buang unsur-unsur kotor daripada badan. Geng batin ni kan. Buang racun. Dia tak ada. Badan kita automatik sebenarnya. Benda bukan dia buang. So orang tu ambil, dia kena masalah tersebut. Itu secondly lah. Thirdly pula, yang ketiga, perkara ni membuka pada masalah jenayah yang berlaku sekarang macam di India, orang kena tangkap, dicolek, tiba-tiba buah pinggang hilang. Kan? Saya tangkap orang ni. Benda ni bahkan apa memang kita kata benda jadi market. Jadi market lah. Jadi market. Serius. Ada market untuk organ-organ pasaran gelap dan sebagainya. Benda ni bukan satu tempat, banyak tempat berlaku. Dan saya ingat kat Yaman dulu ada jadi kes pembantu makmal orang Nigeria berpasport Sudan. Dia sebenarnya pelupus bagi pelacur kelatasan. Cara dia tapi organ dia jual. Lepas airport dan sebagainya. Bila cek balik banyak student perempuan hilang. Mungkin pernah terlibat, kemudian jadi kes besar. Dia ketika hukuman bunuh dibuat ke atas dia dibuat dekat perkarangan universiti, tembak. Sebenarnya tu kes besar sangat. Tapi siapa belakang dia tak ceritalah. Siapa belakang dia? Sebab dia lupuskan mayat tadi dengan cara, daripada dia ambil organ, dia lupuskan pakai asid. Dia jumpa tulang, dapati dan tulang-tulang tu bukan seorang perempuan. Lebih 23 orang perempuan. Kes saya pernah waktu saya duduk kat Yaman dulu. So kerana besar sangat, hukum bunuh dia dibuat di perkarangan universiti, kuliah perubatan, Universiti Sana'a. Tapi cerita dia organ tadi jual. Organ lepas airport. Jantung lah, benda kan, hati lah, buat pinggang hantar. Ini menjadi market. So in the end, faham tak? Kemudian yang dapat pula, bila organ-organ ni pula, orang miskin, B orang kaya. Orang kaya. Siapa miskin tak dapat. Kena tunggu list semua panjang tu. Tapi kalau dia kaya, cepat je. Besok lusa dah dapat organ. Betul tak? So in the end benda ni bukan ni sangat lah. Bukan kita kata benda ni tak ni, kita faham kan. Ada orang kita kenal pun dapat organ daripada saudara mara sendiri berikan. Allah Ta'ala jadikan kebaikan lah. Tapi dari segi masalah asas, untuk jadikan dia sebagai satu kempen, kan, ada masalah sikit lah. Dan berkait dengan tajuk masalah tadi, kita bedah mayat tadi untuk ambil organ dia. Tu sikit lah. Lepas tu kadang-kadang ada separuh, ada kes macam kes orang mati di luar negara. Banyak orang pesan, tanam sana je lah tak bawa balik. So once nak bawa balik, dia akan buat embalmment pada mayat tersebut. Dia akan cocok mayat tu,
pada kawasan organ-organ dalam ni kan. Bila dia mati, semua organ dalam kita ni dia macam larut. Dia orang akan cocok besi, sedut, bawa keluar. Jantung, hati, semua sekali akan hancur. Usus dikosongkan, kemudian diisi dengan cecair pengawet, embalmment fluid, kemudian barulah boleh bawa balik Malaysia. Jadi sebenarnya kalau sebab tu kami dulu kat Yaman buat lawak kan, ada kawan-kawan kita di Indonesia kata, bagus, korang hebat pelajar-pelajar Malaysia. Sebab kita buat nama mesyuarat agung pelajar, kita suruh pelajar ni buat satu surat wasiat ataupun surat arahan berkenaan dengan jangan bawa balik mayat dia, satu. Kedua, harta-harta buku-buku dia pun sedekah kat situ je. Nak bawa balik payah. Dan family nak bawa balik keluar duit, dah lah anak mati, keluar duit pula nak ambil barang. So in the end, suruh lepuh yang tu je. So kita buat macam tantan ni, buat surat untuk apa ni. Jadi geng-geng Indonesia datang, dahsyat dia kata. Tinggi tazkiyahnya dia kata. Pasal kita tahu, pasal anda kata mayat tu nak dibawa keluar, itu keadaan yang kena dibuat. Belum lagi kes malah kos lagi. Mayat tu akan embalmment akan dibuat. Cocok dengan besi. Saya ingat ada satu Ustaz Said Nur Hisham. Kawan saya dia ada temu ramah seorang inilah undertaker ni. Ceritakan macam mana cara nak bawa keluar mayat tu kan. Dia macam mana cara dia akan dibuat. Cucuk kat mana, ambil organ apa kan. Hancur kan. Dia macam vacuum. Cucuk, sedut semua kali. So kalau dia kata tu, kalau saya dapat ada keluarga kita yang meninggal di luar negara, cakap tak apa, terima kasih lah, tanam sana je lah kalau boleh. Cuma hari tu adalah juga kes yang tak dapat tanam. Macam kalau dekat China, problem dia pasal kepercayaan diorang. Tanah-tanah, pelak-pelak tanah tadi untuk keluarga masing-masing. Jadi tak ada tempat untuk tanam orang luar. Kena bawa balik lah. Kena lalui proses tadi. Nak tak nak. Perkara kata boleh tanam sana terus. Lebih baik. Ala kuliah, okay, baik. Dia kena, okay, arifun bi ahkamil ghusli. Dia kena arif atau berpengetahuan tentang hukum-hukum pemandian ini jenazah. Dia kena tahu apa benda yang patut dibuat. Okay. Wa yuqaddimu fi taghsili al-wasi. Dan dikedepankan dalam pemandian orang yang diwasiatkan. Kalau si mati, ada wasiatkan. Minta uruskan jenazah dia, orang A, orang B. Orang tu lah kena uruskan. Dah wasiat. Dikedepankanlah dia. Macam ada kita tiga berapa orang ustaz ni kan. Pasal bimbang tahu keluarga buat bukan. Dia kata apa? Kalau entah anak mati, entah uruskan entah anak nampak mati, entah uruskan kita boleh. Memang pengalaman secara pengalaman lah ada. Saya ada seorang kawan kita, dia minta. Tapi janganlah letak nama saya dah. Udahlah kan. Saya tak nak gaduh dengan orang je. Tapi jadi kes waktu time pengurusan jenazah tu, dia minta saya, bapak dia pesan minta saya buat. Saya datang lah. Saya sekat siapa masuk, tak boleh masuk, siapa jumpa, saya tak jumpa. Saya boleh ruang untuk mandi tu saya letakkan hanya keluarga yang nak mandi kan. Lain-lain semua keluar. Tak benarkan masuk. Sampai di masjid, saya sekat lah, diorang nak start nak baca apa benda tak, saya halau. Dan saya, orang ini diwasiatkan oleh keluarga untuk oleh si mati. Dia cakap apa? Diorang dengar cakap. Jangan. Waktu angkat jenazah, waktu jenazah dia angkat kan. Kan diorang nak doa kan. Lepas solat nak doa. Saya angkat jenazah. Dia angkat. Sampai nak keluar bergerak. Lepas kemudian dia Ustaz, Al-Fatihah. Jalan, saya kata. Jalan. Macam mana? Cepatlah. Kita lah dia berhenti Al-Fatihah. Jalan, saya kata. Saya tarik apa dia punya keranda, saya jalan. Itu kalau kita memang diberikan pesanan, kita boleh buatlah. Uruskan tadi. Nak mandi pun kita letakkan siapa yang patut mandi. Iya, masih ada lagi. Dah baik, apa salahnya? Ada dalil kata haram. Kan? Itu orang perangai tu. Ada kata haram. Ada kata haram. Ada. Tak ada kan? Ada kata haram. Baca Quran kat kubur. Apa tak senonoh. Kan? Baik. Okey, summal aqrab wa fal aqrab. Kemudian orang yang terdekat dengan si mati. Kal ab, seperti bapa. Ini untuk lelaki Wal jad, datuk. Wal ibn, anak. Idza kanu arifin bi ahkamil ghusli. Jika mereka ni berpengetahuan tentang hukum-hukum pemandian. Kalau tak pandai, tak boleh lah.
Yang pandai. Wa illa jika tidak, qaddima ghairuhum. Jika tidak dikedepankan, diutamakan selain mereka. Mimman huwa alimun bidzalika, di kalangan orang yang tahu akan perkara itu. Dia kadang-kadang ketika mana kematian berlaku ni banyak mufti keluar, mufti tak bertauliah. Dia kata jangan buat ini, jangan buat itu, buat ini, buat itu. Saya kata salau je. Aja sekali tu Mak Mutu meninggal kan. Siapa dah berada tu? Dia sibuk cari, botol kaca tak ada, balang kaca nak letak kat luar untuk orang tak duit. Saya kata saya nak marah orang kan. Tu kemudian ada seorang tu minta lah, tolong ni ambil anak-anak pergi cari daun pandan licin-licin untuk masuk buat bantal mayat. Jadi ketika tu kabut, saya kata tak usah. Saya kata anak-anak perempuan saya kata pergi nak mandikan mak mentua. Saya kata pergi untuk uruskan. Lepas tu mak mentua macam ini dia minta. Saya kata tak usah. Tak usah ikut. Lepas tu macam mak mentua saya tak puas hati. Saya kata macam ni, bah, kalau bantal pandan ni boleh kurangkan siksaan kubur mak, kita buat. Kata ada tak payah. Tak payahlah. Saya pun nak bantal-bantal lah, inilah itu, yang sibuk licin-licin. Lepas tu yang kadang akak-akak ni, perempuan ni masalah. Dia terdatang kan, pergi tengok jenazah, mula tengok kamit. Apa dia baca tu? Tak masalahnya, time kita tengah, dia tak ada sibuk mandi, dia sibuk nak tengok. Saya stop. Saya pasang tabir, halau. Time nak kafan kan, pun sibuk datang tengok juga. Apa benda dia baca tu? Lepas tu bila jenazah dah siap, kapan? Saya kata, meh solat. Sebab kita nanti gerak. Awak perempuan lambat sikit kot, pergi solat sekarang. Saya tak bawa telekung, saya tak sekian. Saya mula. Kan tadi ngada sangat ke depan. Orang suruh mandi, orang suruh solat tak mau. Alah kuliah. Kadang masalah jugalah, kita jadi garang sikit time ni. Tak boleh, pasal pengang-anggut. Tak apa benda yang tak disuruh, dia buat. Orang yang dia disuruh buat, tak nak buat. Yang disuruh agama untuk buat solat tu, tak nak disolatkan pula. Dah tahu dah datang rumah jenazah, rumah orang meninggal. Ambillah wuduk siap-siap. Pakailah baju proper untuk boleh solat. Ni pakai, saya tak proper ni. Saya tak ada stokin lah, saya tak ada apalah. Ya, itu yang sebaik-baik tempat untuk dihadapkan jenazah tadilah. Sebaik-baiknya. Ala kuliah, jadi kita kata dari segi sudut itu, tajuk asalnya baik. Warrajulu yaghsiluhu ar-rijalu. Seorang lelaki itu yang mati akan dimandikan dia oleh golongan lelaki. Wal mar'atu, wanita pula, taghsiluha an-nisa'u. Wanita akan dimandikan oleh golongan wanita juga. Okey. Mana lelaki mandikan lelaki, perempuan mandikan perempuan. Ulang balik macam kes Nabi tadi kan. Anak perempuan dia Zainab, dia lebih tahu tentang hukum, tapi baginda SAW tak masuk mandikan. Dia bagi arahan je kepada orang-orang yang wanita-wanita mandikan anak dia, apa nak buat. Ini sambungan dia. Walikul wahidi minaz zawjaini taksil akhari. Dan untuk setiap orang daripada dua pasangan suami isteri itu boleh memandikan yang seorang lagi. Fal rajulu yaghsilu zawjatahu, maka seorang lelaki boleh mandikan isteri dia. Wal mar'atu taghsilu zawjaha, dan wanita juga boleh basuh mandikan suami dia. Ini berdasar pada hadis Nabi SAW pada hari di mana Nabi SAW mula nak sakit. Nabi SAW masuk rumah, Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu bila Nabi masuk rumah, Aisyah pun pegang kepala. Wa ra'sah, aduh kepala. Aduh kepala. Nabi kata bal ana wa ra'sah, bahkan aku lagi sakit kepala. Nabi balik uruskan jenazah seorang sahabat, balik rumah, Aisyah duduk sibuk mengadu kepada kepala. Nabi datang masuk, Nabi kata aku lagi sakit kepala. Lepas tu Nabi ada perbualan Nabi berlaku lepas. Cuma yang kita nak highlight kan, Nabi tak ada pegang kepala dia. La yusaddaun anha wa la yunzifun, la yusaddauna, tak ada. Orang kita jangan kan, saja sakit kepala. Nak jampi saja perangai. Nabi tak pandai jampi, dia pandai jampi. Aisyah mengadu sakit kepala, Nabi tak ada kata. Apa tak senonoh. Jadi Nabi kata pada Aisyah, ma darraki, apa masalah engkau? Lau miti qabli, kalau kau mati sebelum aku. Fa ghassaltuki, aku mandikan kau. Wa kafantuki, aku kafankan kau. Wa sallaitu alayka, aku solat kat kau dan aku tanam kau. Dan kalau aku mati, Nabi kata, engkau mandikan aku, engkau kafankan aku, engkau solatkan aku, kau tanam aku. Lepas tu Aisyah kata, kalau aku mati dahulu, mesti engkau malam tu dah bawa bini baru duduk dekat rumah ni.
Nabi ketawa. Nabi ketawa dan itulah mula Nabi mula sakit. Permulaan Nabi sakit sebelum baginda wafat. Lebih kurang 2 minggu kot. Riwayat datang dalam masa 2 minggu. Soalan kuliah dalam perbualan tersebut dalil berkenaan dengan kalau aku mati kau mandi dengan aku, kalau kau mati aku mandi dengan kau. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut. Dia kata lau taqbaltu mastadbartu, kalau aku boleh patah balik apa aku lepas. Okey. Tidak mandikan Nabi kecuali isi-isi baginda. Sebab Nabi SAW ketika baginda wafat, dia orang ada bersalah nak tanggalkan baju Nabi SAW. Nak tanggal baju tu, dia macam, boleh ke? Tak kita nak bogilkan Nabi macam mana kita mandikan orang mati di kalangan kita. So semua jadi macam tak tahu nak buat apa. Air mandi tu tak timbul dah tajuk keluar pergi jadi masjid lah kan. Ya, maksud dia bila tak nak mandi tu kan dia orang kelang kabut. So in the end keputusan dia orang mandikan Nabi dengan pakaian baginda SAW. Atas baju yang Nabi pakai, dia orang siram air je. Gosok tapi atas badan tanpa tanggal baju. Sebab tu Nabi SAW kain kafan dia 3 helai, tapi baginda ada kain penutup bawah badan dan ada baju. Sebab tu ada orang yang kata 5 helai, sedangkan 3 helai lah. Mana lain? Sabarlah. Tak, itu Aisyah kata, kalau aku boleh patah balik apa aku terlepas, tidak mandikan Nabi kecuali isteri-isteri baginda. Pada pasal aurat suami dengan isteri tadi, tidak ada, kecuali lah fahaman pelik dalam masyarakat Melayu kita, lepas mati je, terus dah haram. Haram, bukan suami isteri. Cium tak boleh, batal wuduk. Nah, contohnya kan. Padahal iddah seorang wanita tu dalam iddah kematian suami dia tu masih suami dia lah. Apa masalah dia? 4 bulan 10 hari tu, itu dah tempoh dia. Dia masih lagi isteri kepada orang tersebut. Lepas tu dia tak boleh kahwin baru. Lepas nikah, lepas mati akan nikah tak boleh, haram. Sebab dia masih isteri kepada lelaki tersebut. Datang pula cerita macam-macam. Jangan ni telah terbatal lah air semayangmu. Tak boleh cium. Contohnya kan. Alah kuliah. Jadi nak kena fahamkan betul lah. Jadi memang Nabi Aisyah kata kalau boleh patah balik. Sebab Nabi dimandikan dengan baju-baju baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah ni masalah lagi, tak tinggal jubah. Tak tinggal jubah. Berapa ada Aisyah sebutlah. Bila Nabi wafat tinggallah 2-3 benda, berapa benda je. Berapa helai baju, sekian sebagainya. Tapi ala kuliah yang tinggal jubah dia tak ada. Jubah yang dia pakai tu dibawa mati. So itulah yang dikafankan 3 helai lepas tu. Ya, atas tu. Lepas tu Aisyah kata kalau aku boleh patah balik apa aku terlepas, takkan mandikan Nabi kecuali isi-isi baginda. Sebab dia terlepas lah. Tu Aisyah, tu masalah ni. Pasal balik pada asal sabda Nabi kepada dia tu, itu dalil bahawa boleh untuk isteri mandikan suami, suami mandikan isteri. Boleh okay. Dia kata walikulli minar rijal wan nisa'i, dan boleh untuk setiap dari lelaki dan wanita taksil atfal, memandikan kanak-kanak. Duna sinis sabiati, pada kurang umur 7 tahun. Pada kurang umur 7 tahun, boleh. Lelaki mandikan perempuan, kanak-kanak perempuan, perempuan mandikan kanak-kanak lelaki. Tak ada hal. Okey. Tapi kalau besar dari itu, maka tak boleh. Besar dari umur berkenaan, maka tak dibenarkan lah. Mana perempuan mandikan perempuan, lelaki mandikan lelaki. Tak boleh perempuan mandikan lelaki, lelaki mandikan perempuan. Kalau bawah daripada umur tersebut, ya, boleh. Ya. Wala yajuzul muslimi rajulan kana aw imra'atan taksil kafiri. Dan tak harus untuk seorang Muslim, tak kira lelaki ataupun wanita, memandikan yang kafir. Mana pengurusan jenazah kafir tak boleh. Macam kes hadir jenazah orang kafir tak salah. Tapi terlibat dengan upacara tak boleh. Dia ada masalah kan. Pasal kita kata macam kes apa-apa perkara lah yang berkaitan dengan orang bukan Islam ni, terutama benda-benda tertentu lah yang berkaitan ritual keagamaan. Maka benda berkenaan kalau dia hadir dan perlu ikut serta dan sebagainya, maka ia adalah diharamkan. Tak boleh Dia kata contoh macam jumpa keluarga si mati tadi. Macam kita kenal isteri dia, ni kawan kita. Yang mati ni kawan kita, kafir. Isteri dia kita kenal. Kita jumpa comfort keluarga dia lah. Suruh sabar. Suruh banyak bersabar. Kata jangan lupa Allah. Tak boleh ada kafir. Jadi kita cuma pujuk dia macam tu. Bukan tengok saya tak ada lah. Jangan terlibat dengan upacara. Tadi kes mandi tadi kita terlibat dengan upacara lah.
Setakat ni saya tengok perhatikan banyak jadi kes terikut sekali. Dia pergi hadir, bila diorang buat upacara, bantai ikut sekali. Macam geng-geng geng-geng parti politik ni. Saya ingat Teo Beng Hok mati tu kan. Yang jatuh Plaza Masalam tu kan. Saya tak tahu siapa tolak ke dia tolak ke, Allah Alam tak tahu. Tapi ala kulihal, ketika kematian tu berlaku, politician datang. Parti macam-macam lah. Yang parti Islam, tak Islam sebagainya. Lepas tu bila dia kata, kau tahu, pakcik dia pun tunduk sekali. Dengan kopi-kopi ada kat kepala, dia sujud. Dia tunduk. Dia ikut upacara tersebut. Salah lah. Mana boleh uruskan? Demikian juga contoh macam apa? Macam pemandian jenazah. Contoh macam pengurusan jenazah, orang murtad. Atau orang yang tak mengaku Islam. Atau menentang Islam dengan terang-terangan. Contoh macam Kasih Ahmad dulu ketika mati. Tak boleh kita uruskan jenazah dia. Geng-geng lain nak ambil, silakanlah. Nak bakar ke, nak apa ke, kubur Islam dia tak boleh masuk. Tapi berlaku pada masyarakat Islam kita ni, kononnya dia lebih berakhlak berbanding dengan apa Islam letakkan. Lalu dia uruskan jenazah Kasim Ahmad, tanam di kubur Islam. Serius. Mana? Lawyer tu tunggu mati. Mati tak usah, tak ada doa. Siapa yang dengan terang-terangan menentang, macam si Ahmad terang-terangan, dia kata Muhammad is not the only prophet, dia tak boleh ikut Muhammad, maka kafir lah. Ada pun macam-macam lawyer yang cakap bukan-bukan ni, tak payah doakan keampunan lah, tu je. Urusan jenazah tak payah hadir, tak apa, tak solat kan, keluarga nak uruskan sendiri, tak payah kita uruskan, buat benda masalah. Tanah kubur tu itu kena perisytiharan Jabatan Agama Islam. Kalau Jabatan Agama Islam dah wartakan, contoh macam geng Qadiani, geng Agama Matahari, geng cakap Selayang kan. Ada geng-geng tu timbul tajuk, dia orang wujud. Kalau kita bagi tahu dekat Jabatan Agama Islam, terbukti di kumpulan tersebut takkan boleh ditanam di dalam perkuburan Islam. Sebab balik pada asal kubur ni kan, mana ada kubur orang tak ada agama? Orang Hindu ada kubur dia, betul? Buddha ada kubur dia, Muslim ada kubur dia. Mana kubur etis? Kubur komunis pun tak ada tau. Mana ada kubur untuk diorang? Kita pun kan negara kita kan tulis kan kepercayaan pada Tuhan. Saya tak percaya Tuhan, tak ada kubur kan kat sini. Mana boleh ada kubur? Pelik tu. Okey. Wala takfiri, jadi demikian juga apa? Di pengkafanan kafir tadi. Wala hamli jenazati, dan juga tak boleh untuk kita pikul jenazah dia. Tak boleh. Wala solata alaihi, yang tak boleh solat ke atasnya. Walau kana qariban kal abi wal ummi, sekalipun dia adalah orang yang dekat seperti bapa atau ibu. Bapa atau ibu pun tak boleh uruskan. Urus tak boleh. Hadir dekat situ, jumpa keluarga bangsa dan mara tak salah. Uruskan jenazah tadi tak boleh. Okey, Nabi tak pergi. Cuma ada riwayat kata Ali bin Abi Talib pergi tengok pengurusan. Sebab ketika mana Ali dah Islam, adik-beradik dia tak Islam lagi ramai. Aqil, Ja'far dan sebagainya kan. Kemudian ada masuk Islam kemudian. Ketika bapa saudara dia mati, ada lagi tak Islam sebenarnya. Maka tak silap ketika mana Nabi masuk Mekah, tentang rumah, harta Ummu Hani. Dia dapat harta. Ali tak dapat harta. Ali tak dapat harta bapak dia. Sebab dia Muslim, bapak dia kafir. Adik-beradik dia dapat. Ummu Hani dapat rumah Abu Talib, kemudian Talib sendiri, Aqil. Jadi ada adik-beradik lain. Ja'far antaranya lah, Ja'far masuk Islam dah tu. Semua masuk Islam in the end lah, semua akhirnya masuk Islam. Tapi ketika mana Abu Talib mati, Ali je Islam. So Ali tak dapat. Ali tidak dapat harta Abu Talib sebab dia Muslim, Abu Talib kafir. So pengurusan jenazah dia pergi tengok. Bahkan dia kata pada Nabi, bapak saudara kau yang bapak cik kau yang sesat tu dah mati. Bapak cik kau amuka dol mat. Pak cik kau yang sesat tu dah mati, dia kata. Ini cerita kisah benar lah. Pada asasnya memang dia hadir tapi dia tidak uruskan. Faham Dia tidak uruskan. Hadir ya, uruskan tidak. Ketika tu dia yang Islam, yang lain tak Islam lagi. Sebab tu dia tak dapat harta bapak dia. Ketika mana Abu Talib mati, Ali tak dapat harta. Faham Okay.
Wa yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yughsalu bihi al-mayyitu tahuran mubahan. Dan disyaratkan bahawa hendaklah air yang dimandikan dengannya mayat tersebut bersifat menyucikan. Tahur mubahan halal, bukan curi, bukan dirompak, bukan rampas. Okay. Wa ayyuksala fi makani masturin, dan lah dimandikan mayat itu pada tempat yang tertutup, bukan terbuka. Wala yanbaghi huduru man la alaqata lahu bi taksil maiti, dan tak harus hadir sesiapa yang tiada hubungan untuknya dengan pemandian mayat. Ini tu betul kita halau. Siapa terlibat dengan mandi je duduk, lain halau. Keluar. Nak buat apa? Saya nak tengok. Tak boleh tak boleh. Baik. Wasifatul ghusli, sifat pemandian. Wallahu a'lam. Nanti kita bincang. Nanti kena tak mayat lah seorang. Siapa yang jadi mayat, kita tunjukkan cara mandi. Nanti pada masa akan datang. Okey, baik. Minggu lagi insyaAllah. Pendek je, tapi lah masalah benda ni banyak benda nak tunjuk. Nanti yang kes apa? Urut-urut perut tu kan? Nanti kita tunjukkan insyaAllah. Baik. Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Yang diajar dalam Islam adalah kita menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Itu yang Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan, kan diorang ada kesibukan hari ini. Maksudnya bila mati Ja'far bin Abi Talib, adik abang Ali lah, dia mati. Nabi SAW dan Ja'far ni dengan Nabi, dia ada bilik susu. Dia menyusu dengan Suwaibah, wanita yang sama, menyusukan Nabi dengan Ja'far. Lepas tu bila lepas Ja'far mati, kan dia sepupu Nabi kan, ada orang suruh cadangkan untuk dia kahwin dengan anak Ja'far. Nabi kata tak boleh, sebab Ja'far ni saudara aku daripada penyusuan. Soalan kuliah, bila Ja'far bin Abi Talib mati, itulah antara benda yang disebut tentang berkenaan dengan Nabi suruh orang ramai sediakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kena kesibukan. Memang sebenarnya orang tak sedar. Bila ada berlaku kematian ni, kita tak sedar tak makan. Sibuk ini, urus ini, urus ini. Petang garang pun lapar. Petang kan tak makan lagi. Sebenarnya. Yang kita pula sebenarnya yang concern bila kita tamu datang, kita kena pastikan keluarga tu makan. Pastikan diorang dapat makanan. Kadang-kadang bila kenyang perut ni, kita akan kurang sikit pemikiran yang bukan-bukan. Lapar ni macam-macam benda kita akan terfikir. Sehingga sebab itu kaedah atau cara sepatutnya lah. Bukannya kita letak duit sebagainya. Memang membantu keluarga tadi dengan sediakan duit bayar hutang-hutang dia, eloklah, baguslah. Tapi ulang balik, cara yang sepatutnya adalah kita bukan letak bekas atau balang. Semua sebenarnya kos harta, kos untuk pengurusan jenazah bermula daripada harta si mati. Bukan harta orang lain. Akan diambil bila seorang tu mati, harta dia akan dimulakan dengan pengurusan jenazah dia. Lepas settle, awak bincang pula lepas tu masalah hutang dengan manusia. Kemudian hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang manusia ni hutang duit lah. Yang dia ada ambil orang punya harta ke sebagainya, kena bayarlah daripada harta yang tinggal. Kalau dah habis ni, kita tengok hutang dengan Allah Ta'ala. Ada kafarah ke, ada nazar ke, ada fidyah ke, dia tak bayar lagi, dan digunakan harta tadi. Lepas tu akan pergi kepada wasiat. Kalau dia ada wasiat, barulah baki tu dia akan tengok untuk bagi 1/3 dari baki tadi kepada wasiat kalau dia ada. Okay, kemudian barulah lepas tu faraid. Faraid last sekali. Last sekali. So balik pada asal memang benda tak perlu. Memang kita tahu mungkin boleh membantu keluarga tadi, tapi bukan cara macam tu lah. Letak balang tu bukan cara dia. Saya perasan orang suka letak balang. Baik, boleh kan? Tak boleh baik dia. Tak dianjurkan apa-apa. Kalau paling pun kita doa ampunan untuk dia. Itu tak biarlah. Diorang takut hantu. Tu baca Yasin.
Saya sampai masjid untuk solat fardu, tapi waktu tu ada solat jenazah. Bolehkah saya solat jenazah dulu? Ya, boleh. Kecuali lah, waktu nak habis dah. Gua solat jenazah. Awak tak solat zuhur lagi. Azan asar nak masuk dah. Nak solat yang fardu dulu lah. Yang ini sudah apa yang dipanggil apa fardu kifayah. Orang tengah buat. Awak punya kewajipan dulu. Kalau lepas daripada solat tu boleh nak pergi kubur solatkan ke, kalau sempat lagi solatkanlah. Tapi kalau anda kata untuk kita apa panggil apa dahulukan solat jenazah, tidak. Ustaz boleh tak jelaskan kedudukan imam ketika solat jenazah? Nanti ke depan lah kita sampai kan. Jawab hari ni buat apa? Tunggu jap. Nanti lepas mandi. Okey. Tak ada benda lagi kan? Baik. Wallahu a'lam, kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Siapa? Apa benda? Solat kat kubur? Tak ada larangan untuk perempuan solat di kubur. Cuma masalahnya mengiringi jenazah adalah tak digalakkan, tak diharamkan. Ummu Atiyah dia sebut kunna nuhina an tiba' janaizi walam yu'zam alaina. Kami dahulu larang daripada ikut jenazah ke kubur, tapi tidak dikeraskan ke atas kami. Maksudnya kalau buat Nabi izin biarkan je lah. Lepas tu ada perempuan yang menangis kat kubur dan sebagainya lah. Pada zaman Nabi SAW dahulu. Yang ditegur dia kan, kemudian dimarah balik. Tapi menunjukkan bahawa wanita masuk kubur tu ada. Tapi dalam masa sama kerana wanita ni dia emosi lebih dahsyat dibanding lelaki. Sibuk nak nangis lah, nak apalah. Kan? Tiap-tiap hari pergi datang kubur. Benda tu bukan caranya dia begitu. Dan kita sayang mak kita bukan macam tu. Macam orang kita biasalah pagi raya kan sibuk pergi kubur. Jadi kan pagi raya tu adalah tempat hari untuk kita hari makan, hari minum, hari mengingati Allah Ta'ala. Bukan hari ingat orang yang kita dah meninggalkan kita. Orang kita sibuk macam tu. Semua. Itu yang saya cakap dengan kakak tu. Yang kau kambing mulut buat apa? Orang suruh solat tak mau. Tak ada timur tajuk sebenarnya. Tapi masalah kubur tadi tak ada halangan sebenarnya. Untuk wanita apa? Bon Odori. Dia macam ni kan. Dalam ayat 67 surah, dah share dah sebenarnya benda ni. Tapi kita share pun kita sebut benda-benda sama. Okay. Dia dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang-orang yang dikira sebagai ibadur Rahman. Surah Furqan ayat 67. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang yang dikira sebagai ibadur Rahman, orang yang Allah Ta'ala redai. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah Ta'ala nyatakan walladzina yashhaduna az-zur, dan mereka ni orang yang tak redai ni yang tak hadiri akan az-zur. Az-zur tu kita buka dalam tafsir disebut A, perayaan orang-orang kafir, B, perkara-perkara maksiat, C, benda-benda yang haram dilakukan dalam perhimpunan tersebut, maka tak sepatutnya kita terlibat sebenarnya. Kan? Jadi wa idza maru bil lagwi maru kirama, 72, Furqan 72. Bila mereka melintas dengan perkara-perkara sia-sia, mereka akan melintas dalam keadaan bersihkan diri, tak nak ikut serta. So kita sebenarnya dalam tajuk ni ada masalah kepercayaan. Bon Odori tadi yang dikatakan sebagai hari hantu dalam Buddha, tapi dijadikan pada masyarakat Jepun dengan tarian dan sebagainya kan. So itu ada akidah. Bila awak dah isytiharkan Muhammad Rasulullah, awak tak boleh percaya kepercayaan lain atau meraihkan kepercayaan lain yang ada yang ada fahaman atau ajaran yang bukan diajari Muhammad SAW. Kita lafazkan Muhammad Rasulullah, tapi orang lain cerita pasal roh, kita ambil juga. Kita kata Muhammad Rasulullah, utusan Allah ni kot. Roh kita benda tak akan kita tahu. Datang kita ada. Orang ni kata, masyarakat ni kata, orang ni kata. Tak boleh macam tu. Ini masalah akidah. Dan kita nak ajar anak-anak kita semua benda aci. Semua benda boleh. Sebab kita ada jati diri sebagai seorang Muslim. Awak hanya percaya apa Muhammad SAW ajar untuk percaya.
hari hantu lah, hari makan roh lah, sekian sebagainya, benda tak boleh. Tak dibenarkan untuk kita turut serta lah. So, basic dia adalah orang yang beriman tidak akan menghadiri sebarang upacara atau tak turut serta dalam upacara yang bertentangan dengan syariat, dengan akidah atau syariah benda-benda haram ni buat, ataupun akhlak. Contoh macam bapuk nari kan, tak boleh hadir lah pula. Saya tak buat apa, saya tengok je, tak boleh. Kan benda-benda yang mungkar tadi daripada akhlak ke, daripada segi syariah Islam benda haram ke, ataupun masalah kepercayaan, tak boleh kita hadir. Apalagi kita turut serta pegang kipas goyang-goyang, tak boleh lah. Masalah kalau orang kata tapi benda ni ada terlibat ke pemimpin negara ke dan sebagainya, benda tersebut kita kata semua tak ampunkan orang-orang yang tersilap. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, berkenaan dengan tajuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tak tanggung nyawa sekali apa yang dia mampu dan upaya untuknya apa dia kerjakan, dan kena ke atas dia apa dia kerjakan. Dan Allah Ta'ala rekodkan satu doa yang patut kita amalkan, yang kita faham dari situ. Kalau orang tu jahil, Allah Ta'ala akan ampunkan. Allah kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, yang kamu ambil kira salah ke atas kami kalau kami silap atau kami terlupa. Kami terlupa atau kami tersilap. Sekarang kata ada orang yang tersilap, tak faham agama sebagainya, kita setujulah, dia patut bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. So, ini bukan masalah budaya tu kita kena turut serta semua. Balik pada asal, budaya itu kita tahu orang tu ada budaya. Tapi bukan masuk budaya tu kita kena turut serta sekali. Ini bukan cara Islam. Terutama bila ada kepercayaan yang berkaitan dengan roh, berkaitan ketuhanan, berkaitan masalah perpindahan roh daripada badan ke badan sebagainya. Semua benda tersebut tidak boleh kita ada sedikit pun kepercayaan ataupun meraihkannya. Turut serta, lagi salah lah. Tapi ulang balik kerana kata orang kata, tapi benda ni telah dikeluarkan sebagai satu dekri oleh sultan ke atau raja ke atau Perdana Menteri ke. Kita anggap benda tersebut, mungkin ayat pertama dia jangan sekat. Sebab kalau nak sekat Bon Odori ni, nanti kena sekat di Bali pula. Kena sekat lah raya ni, raya tu sekian. Tapi okay, maksud dia macam tu. Tapi yang tajuk itu memang betul kita faham. Orang bukan Islam, dia ada hak untuk buat apa yang dia nak. Ikut kepada apa kepercayaan dia. Kita tak sekat. Okay. Tapi dalam masa sama, untuk kita hadir, Muslim tak. Kita kena kata, Muslim tak boleh hadir. Sebab benda berkenaan bukan kepercayaan kita. Bukan apa yang Nabi SAW ajar kita untuk percaya. Bukan apa yang ada tadi, kita takkan terima. Takkan terima ia sebagai akidah atau kepercayaan kita. Takkan kita, tak, dia kata kena hormat. Tak, hormat, kita kata lakum dinukum waliyadin. Untuk mereka, agama mereka, untuk kita, agama kita. Lain itu je lah. Tapi dalam masa asas ni, kita kena terima bahawa manusia ni boleh salah, boleh silap. Hanya Nabi SAW saja yang takkan silap. Ingat ke dah habis dah tadi? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kan Nabi tak mandikan anak dia? Tahu. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kan daripada tadi kita sebut kan. Pasal batasan ni aurat ni batasan aurat suami isteri, batasan ibu dengan anak, bapa dengan anak perempuan tidak sama. Sebab ini yang dalam masyarakat Islam kita ni tak faham tentang tentang batasan aurat ni. Betul dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan 3 waktu yang aurat untuk kita. Yang anak kita, walaupun dia tak cukup umur, dia kena minta izin nak masuk bilik kita. Surah An-Nur 58. Yang ni sebelum solat subuh, selepas solat zuhur, selepas solat isyak. Yang mungkin pakaian kita tak proper. So anak kita even though tak balik lagi pun kena minta izin masuk. Kau tak akan nampak acara-acara tak sepatut dia nampak. Abah punya kain terselak, nampak ponggong sebagainya kan. Ponggong berbulu. Kan? Anak tu, ada bulu kat ponggong abah kan. Jadi dia jangan nampak benda bukan-bukan. Tapi dalam masyarakat kita sekarang mesti sebut adalah ada yang kena ibu-ibu ni kan. Dia tak tahu batasan tadi. Anak kita. Anak betul anak, tapi bukan macam tu cara dia. Dia ada batasan. Sebab tu adik-beradik pun kalau kita perhatikan, mula start umur 10 tahun kan dia asingkan tidur.
Ni kalau mak-mak ni kan dah besar-besar, anak dah besar panjang belas tahun masih tidur dengan anak. Tak boleh sebenarnya. Itu sakit tajuk lain. Itu darurat membolehkan perkara terlarang. Ad-darurat tubihul mahduratnya tu macam saya doktor ada something dekat punggung saya. Ada apa? Doktor boleh tengok bagi saya ubat. Doktor kata ada apa? Ada lah. Awak kena dedah kalau punggung awak ke doktor tu. Ya, bisul ke? Doktor kata ada bisul. Nanti saya bagi antibiotik. Ni macam doktor nak tengok, saya tengok. Tak boleh. Itu masalah kalau dia sakit. Memang masalah kesakitan tadi itu membolehkan, walaupun yang terbaiknya adalah anak perempuan jaga ataupun perempuan diupah untuk jaga mak kita. Pada masalah apa bawah pusat ke lutut tu tak patut anak lelaki tengok. Tapi kalau dia kata terpaksa, dan terpaksa lah. Syarikat tempat saya melakukan makan tahunan, tapi terdapat meja sediakan untuk arak-arak. Boleh tak sertai? Tak boleh. Tak boleh. Kalau ada disediakan arak dalam majlis tersebut, awak tak boleh hadir. Balik pada ayat 72 tadilah. Walladzina yashhaduna az-zur. Orang yang diriwayatkan Allah Ta'ala ni tak akan hadiri sebarang upacara atau perayaan yang ada benda larangan. Sama ada larangan akidah ataupun makanan syariat, hukum hakam, halal haram, ataupun masalah akhlak. Contoh macam dia ada buat lah, dia buat annual dinner, lepas tu ada bapuk menari. Ada bapuk ustaz, bukan jantan. Sama lah, akhlak tak elok lah tu. Tak boleh lah. Macam baru ni ada polis rate dia. Nari apa, perempuan apa, bapuk nari. Apa benda tak program orang buat. Diorang ni geng-geng gila tak? Baik. Dia benda ni kalau ikut kepada budaya dan juga masyarakat, ada perbezaan tau. Ini saya terangkan contoh. Saya ada baju warna kuning raja. Beli atau pakai, tahu beli ke tempah tak ingat. Tapi sebelum saya pergi ke Sudan, saya sampai Sudan, saya boleh pakai baju tersebut di sana solat raya. Saya rasa happy je. Tak ada sejanggal pun. Sebab orang Afrika lagi colourful. Dengan Nigeria dia pakai kan, dia orang colourful. Saya sampai ke Yaman, saya tak boleh pakai baju tu. Saya nak pakai pun saya malu. Sebab semua orang Yaman pakai jubah dia air putih atau kelabu atau sekian, warna pastel. Tak ada seorang pun pakai colour striking macam tu. Kalau saya pakai macam tu, satu sanaa tu, saya seorang je colour tu. Faham? Bukan wali nama dia. Orang tengok kita Muhammad ni gila ke? Okay. So, sekarang ni masalah dia. Pada sudut asal tadi, masalah hadir, jumpa dan sebagainya. Kan kita contoh macam kes ada orang apa macam kes ada sebab guru-guru ni kan. Dia kata perempuan mengajar dia tak nak tengok, tak nak sekian, tak nak hadir. Kalau perempuan ada, lari. Dia tak nak ada dalam dewan. Walaupun Nabi sendiri SAW, Nabi SAW ada je. Lepas daripada contoh macam lepas solat hari raya, baginda jumpa dengan ni, pergi jumpa dengan perempuan je. Bilal bin Rabah follow Nabi. Nabi beri peringatan pada mereka. Ada riwayat yang datang, wanita-wanita berkumpul dalam rumah Nabi. Nabi SAW bercakap pada mereka. Yang mereka tinggi suara kepada Nabi SAW. Omar lintas, semua senyap. Bunyi, biasa perempuan. Kadang-kadang kita tekak kan. Dia cakap benda ni, dia cakap macam ni. Cakap macam ni. So, diorang bersoal jawab dengan Nabi sampai suara dah naik. Omar datang, Omar lintas, semua senyap. Sampai kan dia kata jarum jatuh pun kau dengar. Lepas tu Umar kata korang dengan Nabi tinggi suara, dengan aku datang kau ni sekian. Dia kata kau kasar. Maksud dia ketika itu soalan, Nabi tutup muka ke sembang perempuan tadi? Faham jadi masalah pergaulan ataupun apa benda batasan tadi kena tengok juga kepada sudut masalah panggil apa, culture tadi. Kita bukan menghalalkan yang tak halal atau mengatakan benda berkenaan boleh digalakkan. Tapi kena faham, untuk transition, pertukaran keadaan masyarakat tadi, perlu masa juga. Anda kena tahu, satu masa dahulu masyarakat Malaysia ni, pakai tudung labuh, ajaran sesat. 80-an dulu, pakai niqab, hatu kum-kum. Jadi awak sekarang baru masuk 80-an kan, sekarang ni, dengan sikit demi sikit, cara dakwah kita berbeza.
Kita boleh gunakan media sosial untuk sampaikan maklumat. Zaman dulu tak adalah, tak keluar TV, tak tahulah orang siapa ustaz tu. Apa maklumat takkan sampai. Sekarang ni boleh sampai, tapi dengan cara macam ni lah, sikit demi sikit. Dulu orang tak kisah salam siapa. Lepas tu dah sekarang ni boleh start. Oh, bila hari raya, siapa mahram, siapa boleh tak disalam. Pasal dulu orang tak kisah. Orang tak kisah. Ibu saya ada keluarga belah family saya. Ada separuh tu waktu saya, pasal saya kecil dengan diorang, sampai sekarang diorang masih ulur tangan dulu lah. Sebelum berapa lama dah start belajar, saya mengajar diorang, diorang faham dah. So benda ni perlu pada perubahan. Dan kalau kita hilang daripada masyarakat tadi, macam mana kita nak tegur diorang? Macam mana kita nak nasihat diorang ini salah, ini betul? Kalau kita duduk dengan macam ni pun tak boleh pandang muka. Dia cakap, awak. Lepas dia pun macam, apa? Ada lah. Awak. Awak dia tegur macam mana? Macam orang yang tak nak pergi masjid untuk baiki sunnah di masjid, awak tak nak datang masjid. Betul awak betulkan apa? Macam tu, macam kes tadi lah, macam hadir walimah tadi lah. Mana benda tadi boleh ditegur sikit demi sikit, baiki satu sikit demi sikit. Bukan, saya faham, memang kita faham benda-benda yang tak ni. Dia yang salah dalam masalah muzik tadi, orang tu salah. Tapi bukan masalah kita lintas tadi, kita salah. Arak confirm lah. Dia benda yang ada di sini, give and take. Faham tak? Ada give and take. Qat'i. Dan pada benda ni bukan masalah tak qat'i. Tapi masalah benda ni ada percanggahan para ulama' dan tajuk dia ringan berbanding yang tadi. Faham tak? Ringan. Pasal saya sebut ringan tadi, sebab benda tersebut. Macam kes gendang. Kan bila budak perempuan gendang, kan ketika Aisyah radhiyallahu anha dengar budak perempuan tu bergendang, kan Nabi ambil kain tutup kepala. Menghadap tempat lain. Abu Bakar masuk rumah, Abu Bakar jerit, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Sebenarnya syaitan dalam rumah Rasulullah. Dia kejar Aisyah. Dia kejar Aisyah, nak pukul Aisyah. Ini Abu Bakar, dia tahu kalau benda bukan yang rumah Rasulullah, anak perempuan dia punya kerja. So dia kejar Aisyah. Rasulullah SAW bangun, Rasulullah sekat dia. Rasulullah kata, untuk setiap kaum ada perayaan, ni perayaan kita. Kan? Tapi diorang tak teruslah bergendang depan Abu Bakar sebagainya. Cuma nak fahamkan benda tadi yang Aisyah buat tadi kan, yang berduf tadi, yang budak perempuan tu bergendang-gendang tadi, Nabi ambil kain tutup kepala dengan ada tempat lain. Nabi tak suruh berhenti. So bila benda macam ni ada bahagian macam tu kan, yang kita panggil apa, pada hari tersebut lah, hari yang apa macam disebut wadribu alaiha biduf, tentang hari perkahwinan. Memang Nabi suruh pukulkan untuknya gendang. Sekarang ni kata benda tersebut ada bahagian tersebut, so relax lah. Jangan rigid sangat. Ya, toleransi yang dibenarkan lah. Bukan kalau besok jumpa pun gendang lagi. Lusa benda gendang, aku ajar lah. Jumpa tiap hari gendang, tu aku ajar lah nama dia. Pada hari, memang hari perayaan tadi, memang Nabi izinkan. Tak boleh lah. Dia tak ada kaitan pun. Saya sekala tak timbul tajuk. Sebab balik pada asal, kes itu adalah ada occasion dia. Perkahwinan. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan kitab Ihya pun bila dikata boleh ada muzik ni, pada hari-hari tertentu, bukan tiap hari. Jumpa je kena gendang. Jumpa kena gendang. Itu gila nama dia. Tak? Jadi kalau anda kata occasion tu, untuk hari tersebut sahaja, relax lah. Macam mana? Salah lah. Praktis apa? Tak boleh lah. Raptai. Apa benda raptainya? Kita sekarang ni kita hadir. Ni kita bincang diri kita hadir. Orang tak senonoh tu kan tajuk kita. Kita bincang diri kita hadir kat situ. Boleh ke tidak? Tu tajuk asal dia. Soalan tadi kan? Kita hadir. Bukan masalah praktis lah apa benda. Itu orang tu punya mengarut lantak kan lah. Dia masuk neraka ke mana, bukan kerja kita. Tapi yang kita bincangkan sekarang, kita nak hadir ke tidak? Berapa jauh kita boleh hadir majlis tadi? So ini satu hari tu. Memang kita faham kadang-kadang separuh tu dia tak hilang lagi. Yang ingat saya, waktu ketika saya kahwin kot, saya suruh dia pasang nasyid. Dia tukar juga lagu. Abang-abang yang pegang alat muzik yang DJ tu kan. Saya bagi dia thumb drive. Saya kata pasang ni je bang. Kejap lagi keluar lagu rock.
Saya ulang balik. Saya kata bang, rupanya cerita di kelakar dia apa? Yang budak-budak buat kerja, bila lagu rock, dia cergas. Bila bagi lagu nasyid, dia jadi panggang. Itu serius. Dia tak boleh buat kerja. Wallahualam. Tapi ala kulli nak kena faham. Kadang-kadang dia tak ada perubahan. Tak ada reti lagi. So kita sekarang ni kalau nak tegur dia orang pun, dengan tadilah kalau kita tak rapat kan, kita macam mana sembang dengan dia? Jumpa-jumpa kita pulaukan. Ni tak boleh. Bukan majlis saya. Ini dah ikhwani. Ini dah sekian. Contohnya kan. Awak nak sembang siapa? Orang tu ikhwan. Ni haraki. Ni. Awak tak jumpa dengan orang tu, awak sembang apa? Macam sering berlaku bila ada orang kita pulaukan masjid. Tak nak pergi masjid, lepas tu dia nak masjid berubah. Dengan cara apa? Magic. Doa doa terbaik kat mana? Masjid. Awak tak pergi masjid. Tu doa kat rumah awak. Awak tengok ceramah. Drama TV. Apa tak senonoh. Itu sudut asal dia, pasal benda tu ada toleransi lagi. Sebenarnya. Boleh tolerate. Ya. Benda yang kita dosa-dosa besar, ya. Ada pun benda yang kita panggil apa, macam seorang wanita Habsyah. Yang kisah macam ni, perempuan tu, dia balik. Dia perempuan kulit hitam. Memanglah ada para ulama bahaskan. Syekh Al-Albani rahimahullah pun sebutkan perempuan hamba, dia punya aurat tak sama macam perempuan merdeka. Tapi perempuan ni dia ada kisah lain, kisah ujung hadis tu, cerita kelakar dia lah. Perempuan ni Nabi balik perang. Dia kata kalau engkau balik perang, so aku dah nazar, aku nak bergendang. Nabi kata kalau kau dah nazar, engkau buat, kau tidak tak payah. So untuk dia harus benda berkenaan. Tapi Nabi pun ada tempat lain. Tengah-tengah dia bergendang, nyanyi untuk Nabi SAW. Umar datang, dia ambil gendang dia letak punggung dia, duduk diam. Nabi ketawa. Wahai Umar, syaitan lari tengok muka kau. Hujung tu lah kisah tadi. Tapi perempuan tu tadi buat benda tu, Nabi tak suruh berhenti. Tapi Nabi tak, tahu tak, menikmati. Sedap juga, tak ada. Macam kes tadi budak perempuan bergendang dalam rumah kan, Nabi ambil kain tutup kepala, ada tempat lain. So kena faham sudut pengharaman tadi, kadar apa, faham tak? Dia sumpah confirm lah. Arak ke perempuan bogil ke semuanya lari lah, tak boleh. Tapi kan dia kata benda macam ni, benda yang kita panggil apa, ada give and take, yang Nabi tak lari dari rumah bila budak perempuan tu bergendang. Nabi tak lari daripada perempuan kulit hitam tadi ketika perempuan kulit hitam tadi bergendang. So tak, kita boleh minta lah pada orang tu, boleh tak apa, saya tak dengar lah sembang, cakap dengan DJ tu kuat sangat lah, nak jerit lah sembang. Tak, salam tu tak boleh. Salam tu tak timur tajuk. Masalah kita kata yang geng-geng sesat bukan setakat salam, cium-cium pun ada. Ipa dengan apa, dengan ipa pun mencium-cium. Itu macam-macam. Tapi pada asas pertama tadi, macam saya ulang balik lah, bukan kita nak aplikasi. Saya ulang balik pasal baju tadi. Sebab saya kata beza tau. Kita duduk kat mana? Duduk kat Afrika, duduk Malaysia, awak pakai baju macam tu tak ada hal. Awak duduk kat tanah Arab, takkan boleh pakai. Macam tu akan berlaku pada masalah kes tadi. Awak nak tegas, kalau duduk tanah Arab, boleh. Tapi kalau pada duduk macam ni, dalam keadaan kita punya masyarakat, kita tak reti apa lagi, dan kita nak terang pada dia, tapi kita tak boleh jumpa dia macam mana. Tengok muka pun tidak. Kita pulaukan semua majlis kahwin anak dia. Dan kita nak dia bertukar je sunnah. Tahu mana? Faham? Itu tapi bagi saya taklah galakkan benda berkenaan dibuat. Tapi kalau tuan rumah tu macam tu, kita nasihat pun tak dengar, udahlah. Nasihat. Ya, tapi tak, saya kata benda tadi yang kita kata haram dia kan. Kadar haram yang kita nak faham tadi macam mana? Sebab wujud hadir tadi, faham tak? Wujud hadirnya. Macam Nabi tak lari dari rumah ketika budak perempuan tu bergendang. Faham tak? Budak perempuan tu gendang, Nabi tak lari dari rumah. Ketika perempuan tu sekian, Nabi tak lari. Tajuk Nabi tak lari tu, awak kena faham lah apa sudut dia. Memang Abu Bakar pun datang masuk rumah jerit. Seruding syaitan dari rumah Rasulullah. Itu bukan masalah tu, dia memang duduk dalam tempat maksiat.
Ha. Ini bukan masalah tegur. Masalah sekarang ni kita hadir walimah tadi ke pasal jemputan tersebut. Wajib kita hadir. Tapi masalah sekarang ni kadar banyak mana. Kalau kita jumpa salam-salam balik terus boleh. Tapi awak nak makan juga. Kalau tak datang jumpa pengantin, doakan balik lah. Apa masalah dia? Boleh je macam tu. Datang sekian. Lepas tu kata kenapa balik awal? Tak boleh lah. Baru kita boleh cakap. Tapi tak hadir langsung tu masalah satu benda. Kalau hadir, jumpa, tuan rumah, salam-salam, bagi sampul ke, pergi jumpa pengantin, doakan untuk mereka, lepas tu balik terus. Tak makan ke? Nanti jumpa, kemudian kita bincang. Cakap lah. Tapi awak datang. Bila awak datang, berbeza dengan awak tak datang langsung. Untuk tegur diorang, awak tak datang langsung. Dengan awak datang, awak buat apa yang sunnah. Baliklah. Saya kalau dia kata nak betul-betul jaga sangat, jangan makan pun. Jumpa dia, ucap balik lah. Lepas tu bila dia kata, tak makan ke? Tak boleh lah, ada muzik kuat. Boleh kita bercakap. Alah bukan kebulu pun setiap hari. Nanti datang orang lain pun ada kami golek juga. Yang sunnah. Ni kena balik ni. Sekejap, baik. Sekejap. Sekejap apa? Orang perempuan kalau nak solat jenazah, kena dekat jenazah ke tidak? Jawapan sebenarnya, jenazah tadi bila kita solat kan, tak semesti kita duduk dekat sebelah dia. Kita duduk jauh pun, macam Masjidil Haram kan. Jenazah Nuha kat depan tu. Awak duduk kat Nuha belakang ni. Boleh je sah. Jenazah tu ada. Disolatkan. Tak kisah kedudukan kena dekat. Tak perlu. Tapi memang pasal balik pada asal, duduk macam mana soft dalam solat untuk wanita, yang paling elok ke belakang. Bukan ke depan. Itu je. So tak timbul tajuk masalah perempuan tu kena solat jenazah, kena duduk sebelah jenazah. Tak ada. Okay, baik. Cuma gitulah macam masalah walimah tadi, sudut dia kalau betul rasa nak jaga, boleh. Cara dia adalah pergi jumpa, salam-salam, ucap tahniah sebagainya. Kalau kita ada sampul nak bagi sampul, jumpa kat pengantin, ucap doa, balik. Kalau pengantin tu, tak makan ke? Tak boleh ada muzik, saya tak duduk lama. dia nama sikit dia macam triggernya, tapi kita datang. Pergi awal tak sempat. Tak sempat nak pasang muzik, betul tak? Tapi tak jumpa pengantin lah pula. Ala kuliah, maksud dia, tajuk dia boleh kita baiki, tapi cara tersebut. Tapi untuk tak datang langsung tu salah lah. Kan, untuk nak kata, nanti lepas majlis boleh jumpa. Tak payah. Awak jumpa ketika majlis, tengok balik awal. Okey je. Masalah dia. Okey. Kambing golek makan hari lain. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin salam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.